sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel ini. Keputusan dan pendedahan Anwar Ibrahim yang paling mengejutkan kita. Terima kasih Anwar Ibrahim atas keputusan ini. Kata Anwar, kalau dia tak bayar cukai, geledah, ambil tindakan katanya. Saudara, bagi kita yang tinggal di Malaysia, tindakan menyorok, tidak membayar cukai itu tindakan jenayah. Tindakan membayar cukai itu wajib. Kerana apabila Anda tidak membayar cukai, itu satu perbuatan yang sebenarnya berdosa. Perdana Menteri Anwar Ibrahim mahu lembaga hasil dalam negeri LHDN supaya melaksanakan tugas mengutip cukai dengan lebih tegas. Katanya ini mesti dilakukan tanpa mengira kedudukan sesebuah syarikat atau pangkat individu itu. Anwar berkata masih terdapat syarikat gergasi dan naga yang masih culas membayar cukai kepada kerajaan. Jika ada keperluan untuk LHDN lebih tegas, ya, orang yang ada pengaruh dan kedudukan fikir mereka boleh terlepas dari bayar cukai, kata Anwar. Kita tidak boleh bagi gambaran yang paling atas maha kaya terselamat daripada tindakan. Mesti ada kesungguhan bayar cukai, kata Anwar. Saya selalu sebut, saudara, kaki tangan LHDN, jalankan tanggung jawab. Apakah dia Ahmad atau Aseng atau Tan Sri atau Tun, saya tak kira, kata Anwar. Kalau dia tak bayar cukai, LHDN geledah, ambil tindakan, katanya. Ketika merasmikan majlis sambutan hari hasil 2024 di Cyberjaya hari ini. Walaupun tidak menyebut sebarang nama, Anwar dipercaya merujuk kepada bekas Menteri Kewangan Daim Zainuddin dan istrinya Naimah Abdul Khalid yang baru-baru ini didakwa kerana gagal mengisytiharkan harta mereka kepada SPRM. Suruhanjaya anti rasuah itu juga sebelum ini mengarahkan anak bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad, Mirzan dan Mokhzani untuk mengisytiharkan harta mereka. Mengimbas sejarah naik taraf LHDN daripada sebuah jabatan kepada agensi pada 1 Mac 1996, Anwar yang ketika itu adalah Menteri Kewangan berkata, dia menerima laporan terdapat puluhan syarikat gergasi terkenal negara yang sukar dan liat membayar cukai. Ada yang bayar cukai setengah, ada yang bayar suku kerana syarikat ini terlalu besar, gergasi, naga. Siapa yang berani singgung, katanya. Mereka, kaki tangan LHDN ketika itu secara berani melaksanakan tugas tanpa mengira gergasi dalam perniagaan dan berjaya mengutipnya dan mengenang kesungguhan dan risiko yang dihadapi. Saya memutuskan menaikkan status jabatan menjadi agensi atau lembaga, katanya lagi. Anwar pada ucapannya turut memaklumkan bahawa kerajaan pada masa sama memberi tumpuan kepada usaha mengurangkan defisit melalui langkah mengurangkan hutang dan amalan tata kelola yang baik. Katanya, pemimpin negara tidak boleh mewariskan hutang kepada generasi akan datang yang akan menjadi beban kepada mereka seperti yang diwarisi kerajaan hari ini. Kata Anwar, kutiplah hasil banyak manapun. Tetapi amalan kita itu kalau boros dan tiris, bebanannya kepada generasi akan datang. Itu bukan pemimpin yang baik, kata beliau lagi. Saudara-saudara sekalian, keberanian Anwar mula makin tersela. Kata Anwar, Tan Sri atau Tun tak kira mereka perlu bayar cukai. Kita harus menyokong usaha Anwar Ibrahim ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Ini satu berita yang mengejutkan semua. Apabila satu laporan menulis Kelantan antara tertinggi kes jenayah seksual kanak-kanak walaupun ada undang-undang syariah. Itu kata Menteri KDN. Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail berkata, Kelantan merupakan antara negeri yang merekodkan kes jenayah seksual kanak-kanak yang tinggi walaupun negeri itu mempunyai kanun jenayah syariah. Dia berkata demikian ketika mengulas kenyataan ahli Parlimen Sikh Ahmad Tarmizi Sulaiman yang mencadangkan negara perlu mengamalkan undang-undang syariah untuk mencegah kes jenayah seksual kanak-kanak. Ahmad Tarmizi, dia kata peningkatan salah laku ke atas jenayah seksual kanak-kanak
Ini berpunca daripada kegagalan undang-undang yang ada sekarang sebab tak dilaksanakan enakmen syariah. Kanun jenayah syariah ini dibuat di Kelantan. Tapi Kelantan antara negeri kes yang paling tinggi katanya pada pemberita di Putrajaya hari ini. Katanya berdasarkan statistik polis, kes jenayah seksual kanak-kanak semakin meningkat di negeri Kelantan, Terengganu dan Kedah. Sementara menurun pula di Pulau Pinang jika dibandingkan bagi tahun 2022 dan 2023. Semalam Ahmad Tarmizi memetik laporan statistik Ketua Polis Jabatan Siasatan Jenayah Muhammad Suhaili Muhammad Zain memberitahu Dewan Rakyat bahawa jenayah seksual kanak-kanak meningkat sebanyak 11.8 atau 202 kes dari tahun lepas sehingga awal tahun ini. Katanya undang-undang sivil di Malaysia tidak dapat mengendalikan kes demikian, menjadi punca peningkatan jenayah seksual bawah umur. Dia mencadangkan undang-undang syariah perlu digubal di setiap negeri untuk mengelakkan perkara ini berlaku dan juga berkata, Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah 1965 juga dikenali sebagai RUU 355 perlu dipindah bagi memastikan jenayah seperti itu dapat dicegah. Bagaimanapun Saifuddin menolak pandangan tersebut sebagai tidak berasas. Dia memetik taklimat yang diberikan kepada saya oleh pengarah Jabatan Siasatan Jenayah. Jadi dia ambil sebagian daripada itu dan berkata bahawa kes kesalahan seksual kanak-kanak kerana tidak dilaksanakan enakmen syariah macam di Kelantan. Tapi saya sebut dari segi angka sebab angka tak menipu. Di Kelantan 98% adalah Muslim. Jadi saya hendak nasihat kepada ahli Parlimen Sikh, tak payah nak ambil satu atau dua segmen secara terpisah. Marilah kita ambil tanggungjawab ini secara bersama kerana ini adalah masalah dalam masyarakat kita, katanya. Pesakit ini tidak terhenti dengan menyebut bahawa tidak melaksanakan kanun jenayah syariah, inilah kesannya, katanya. Penyakit ini tidak akan terhenti dengan menyebut bahawa tidak melaksanakan kanun jenayah syariah, inilah kesannya. Saifuddin juga berkata statistik itu menunjukkan bahawa golongan B40 paling ramai terlibat dalam jenayah seksual kanak-kanak. Bagi setiap 100 pelaku, 70% adalah kelompok B40. Maksudnya apa? Ia dilakukan oleh golongan status ekonomi rendah. Bagi kelompok M40 pula adalah 24% bagi 100 pelaku. Manakala pecahan mengikut kaum pula menunjukkan 67% pelaku jenayah berkenan adalah Melayu. Sekarang bukan masa untuk menunjukkan kelompangan dan salah itu ini kerana ia adalah tanggungjawab bersama untuk mengatasi jenayah tersebut, katanya lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Akhirnya Muhyiddin ambil tindakan yang kita tunggu-tunggu. Selepas mahkamah telah pun menarik balik pembebasan Muhyiddin Yassin, membatalkan pembebasan Muhyiddin Yassin, ini tindakan terkini Muhyiddin Yassin. Muhyiddin akhirnya merayu kepada Mahkamah Persekutuan untuk membebaskan daripada tuduhan kes rasuahnya. Seperti yang kita jangka, Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin akhirnya merayu keputusan Mahkamah Rayuan yang memutuskan 4 tuduhan rasuah berjumlah RM232.5 juta dihadapinya adalah jelas dan mengarahkan ia dikembalikan semula ke Mahkamah Session untuk tindakan lanjut. Mahkamah Tinggi pada Ogos tahun lalu membebaskan bekas Perdana Menteri itu selepas membenarkan permohonannya untuk membatalkan tuduhan terbabit. Muhyiddin memfailkan notis rayuan itu di Mahkamah Persekutuan semalam untuk merayu keseluruhan keputusan Mahkamah Rayuan pada 28 Februari lalu melalui firma guaman Tuan Chetan Jethwani and Company. Dalam keputusan Mahkamah Rayuan, panel 3 hakim dipengerusikan Datuk Hadraria Said Ismail
membuat keputusan secara sebulat suara membenarkan rayuan pendakwaan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi yang melepas dan membebaskan Muhyiddin. Turut bersidang Hakim Datuk Azmi Arifin dan Datuk S.M. Komati Supia. Panel itu berkata, Mahkamah Tinggi terkilaf daripada segi undang-undang apabila memutuskan 4 pertuduhan berkenaan tidak mendedahkan sebarang kesalahan Muhyiddin yang juga pengerusi Perikatan Nasional PN. Mengenai isu dibangkitkan oleh perayu pendakwaan bahawa pertuduhan itu tidak cacat, panel itu berkata ia menerima hujahan pihak berkenaan dan berpandangan bahawa 4 pertuduhan terbabit adalah jelas. Sehubungan itu, panel itu berkata tiada keperluan bagi pendakwaan untuk menyatakan cara atau memberikan butiran lanjut bagaimana kesalahan itu dilakukan. Muhyiddin juga merayu keputusan panel yang memutuskan bersatu sebuah pertubuhan politik di bawah takrifan bersekutu seperti yang ditakrifkan mengikut Seksyen 3 Akta SPRM. Panel bersetuju dengan hujahan pendakwaan bahawa pertubuhan itu termasuk dalam definisi organisasi di bawah seksyen sama dan mendapati tiada merit dalam hujahan responden Muhyiddin bahawa oleh kerana pertuduhan tidak disebut dalam seksyen itu, ia tidak boleh dimasukkan dalam definisi bersekutu. Panel itu berkata ia berpandangan pengertian biasa pertubuhan ialah kumpulan yang dibentuk untuk tujuan tertentu oleh organisasi itu, ia termasuk dalam definisi organisasi. Pada 15 Ogos tahun lalu, Mahkamah Tinggi membebaskan Muhyiddin atas 4 pertuduhan menggunakan kedudukannya untuk rasuah RM232.5 juta bagi bersatu. Hakim Datuk Muhammad Jamil Husin membuat keputusan berkenaan selepas membenarkan permohonan Muhyiddin untuk membatalkan tuduhan terbabit. Ia susulan 4 pertuduhan itu didakwa tidak mendedahkan kesalahan mengikut Seksyen 23 dalam kurungan 1 Akta SPRM. Muhyiddin memfailkan notis usul untuk membatalkan tuduhan berkenaan pada 18 April tahun lalu dengan memohon supaya dilepas dan dibebaskan daripada keempat-empat pertuduhan itu terhadapnya pada 10 Mac 2023. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.